Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keizinan untuk kita meneruskan umur yang berbaki ini. Sampai itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan amal kebaikan kita pada hari ini dan sebelumnya dan akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya baru kita menyelesaikan solat maghrib secara berjamaah. Yang dikasihi, yang dimuliakan Fadil Tuan Imam, Fadil Syekh Syafi'i, Syekh Syaril, barisan asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Muharram, tidak terlambat untuk menyatakan selamat tahun baru. Salam ma'al hijrah. 1 Muharram yang membawa gambaran bertambahannya tahun hijrah kita dan juga pertambahan umur kita juga. Kalau ikutkan tahun hijrah ni, sebenarnya perkiraan dengan tahun kita tambah 2 tahun daripada umur tahun Masihi. Kalau umur 45 tahun Masihi, maksud dalam tahun hijrah kita dah mungkin 47. Kalau ikutkan tu cepat nak jadi pencen kan, cepat boleh mohon pencen sikit. Itulah kehidupan kita sehari ke sehari, pejam celik 1443 hijrah. Berbaki wallahu a'lam. Kan ada dedasus menyatakan bahawa mungkin dunia umat Nabi Muhammad ni, umat Nabi ni ataupun umat manusia ini, dia tak sangka tak menjangkau 1500 tahun. Ni dari segi pengkajian, hasil kajian. Kalau umat, kalau tengok umur Nabi Nuh 950 tahun, umat dia pun tak sampai ke begitu. Setiap Nabi ni ada umur umat-umat. So begitu jugalah kita manusia, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kini telah menjangkau sehingga sekitar kurang lebih 1443 Hijri. Ini ada juga ini wallahu taala alam, ini semua ilmu Allah. Cuma dari kajian sirah dan sebagainya, kita ini memang berada di akhiran, umat yang akhir zaman, zaman yang dipanggil zaman akhir zaman itu sendiri. Sedar atau tidak, mahu atau tidak mahu, inilah keadaannya yang sebenarnya kita dapat memperlihatkan apa sahaja yang telah dibenarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal keadaan yang telah dinyatakan dalam hadis-hadis akhir zaman. Antaranya umur manusia baina siti wa sab'in, kan? Lepas tu antaranya kaum wanita lebih ramai pada lelaki. Lepas tu masa menjadi rasa singkat, seminggu bagaikan sehari, begitulah, sebulan bagaikan seminggu. Semua ini sebenarnya kita sedang berada di zaman yang telah membenarkan apa sahaja yang dikatakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sekejap je rasa 1442. Kadang pun tak ada nak menulis, berapa kali dia menulis 1442. Dan sekarang ni dah 1443. Dulu kalau ada kelas, rajin juga dah menulis tu. Kami ingatkan dalam diri kan. Tapi dah tahun lepas dengan tahun ni 1442 tu jarang menor tulis.
Sudah masuk 1443. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita sedang hadapi dan umur berbaki. Dan saban hari kita dengar seorang demi seorang gugur. Kita bukan kata seorang demi seorang ni apa yang kita baca, tapi kalau lagi tengok statistiknya kan, ada ratus ribu kematian berlaku setiap saat, setiap masa. Ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal. Dan konformnya mereka tak kenal kita, kan? Kalau semalam seorang ulama meninggal, seorang artis meninggal, kan? Orang lebih mengenali artis. Kita pun, ialah pengakhiran itu sebenarnya warna-warni dalam kehidupan. Kita tidak mengatakan bahawa artis apa sebagainya. So ini semuanya ada kebaikan dan sebagainya. Tapi sejauh di sudutnya ada juga ulama yang meninggal. Hari ini pun ada lagi ulama yang meninggal dunia, meninggalkan kita, mendahului kita dan sebagainya. So kita ini yang berbaki, orang baik, sebagainya, maka peluang untuk kita, Allah bagi peluang. Allah bagi peluang untuk kita, untuk saya terutamanya yang bercakap ni dan sebagainya, dan tuan-tuan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita dalam tempoh yang akan datang, dan setidak-tidaknya apa sahaja amal kebaikan kita diperlihatkan oleh Allah, diterima oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, kerana kita tidak akan masuk syurga tanpa rahmatnya. Orang yang pilihan syurga ini adalah dengan rahmat Allah. InsyaAllah kita akan sambung tajuk pada malam ini sebagaimana yang telah dijadualkan, iaitu berdasarkan kitab Indahnya Syurga, Dahsyatnya Neraka. Bila mana kita melihat, dengar satu persatu orang meninggalkan kita, pergi meninggalkan kita setiap hari dengan tak sedar atau tidak dan sebagainya, kita merasakan bahawa jauh daripada sudut hati Allah. Memang kita ni seolah-olah macam menunggu giliran. Sedar atau tidak, kita sedang menunggu giliran. Dengan wabak pandemik ini, apatah lagi dia lebih nampak. Dulu kalau kita lihat, kalau kematian ni sama ada kemalangan jalan raya, statistik kemalangan jalan raya dah tak keluar dah, kematian ke apa dan sebagainya kan. Sekarang ni statistik lain orang tengok. So lebih dahsyat lagi. Dulu orang duk tengok kalau hari-hari akan tengok counting statik kemalangan jalan raya, kemalangan maut, dan cedera bawa dan sebagainya kan. Sekarang kita tak dengar, dah lama dah, dekat setahun dah kita tak dengar apa statistik itu. Tapi sekarang ni lebih bahaya lagi, sebab lagi banyak lagi mengatasi kemalangan itu. Dulu patut serangan jantung dan sebagainya. So sekarang ni yang jantung pun dah kurang. Bermaksud jantung yang heart attack ni pun dia lebih dahsyat lagi. Pandemik itu lebih dahsyat lagi, ya? Benda yang kecil, benda yang halus, yang tak nampak. Hari ni pun seorang lebih seorang kita dengar ada positif dan sebagainya. Saya pun terpadik juga, ada sepupu saya itu juga. Wallahu ta'ala alam, kita pun risau. Kita sentiasa kena ada rasa syukur, kena ada rasa sangka baik, dan kita kena rasa jaga diri kita, jaga keluarga kita dan sebagainya. Kita bersambung pada malam ini, tajuk berkaitan tentang bab berkekalan azab api neraka, azab neraka itu sendiri. Kita dah masuk, sebelum ini kita bicarakan tentang perihal neraka dah. Kita dah masuk dah satu persatu perihal neraka. Perihal neraka. So malam ni kita tengok pada tajuknya ialah berkekalan di dalam api, azab api neraka, azab neraka itu sendiri. Orang-orang kafir, qala musannif rahimahullahu taala, telah berkata pengarang kitab, mudah-mudahan Allah merahmatinya, orang-orang kafir berkekalan ia di dalam neraka. Orang-orang kafir. Kita tengok juga takrif kafir. Apa dia takrif kafir tu? Begitulah menurut nas yang disarihkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin yang derhaka tidak kekal di dalamnya. Inilah pendapat yang benar dan mencari ijma' di kalangan ahli sunnah wal jamaah
Beginilah janji Allah di dalam kitabnya yang memberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah orang tak tahu, surah Lam Yakunin orang tahu. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ini berdasarkan ayat surah Al-Bayyinah. Diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain juga. Dalam surah Al-Maidah ayat 36 hingga 38, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu liyaftadaw bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di bumi ini seluruhnya, orang kafir yang ada punya kuasa, punya harta atas muka bumi seluruhnya, konon soalahnya macam tu, dan mempunyai sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu semua daripada azab di kiamat, di hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Dan mereka beroleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal selama-lamanya. Ini ayat masih lagi menyatakan bahawa orang kafir kekal dalam api neraka, kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan kekal dengan azab Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-A'raf ayat 40, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم خياط وكذلك نجزي المجرمين. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah, dan menyombongkan diri terhadapnya, sesekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke syurga hinggakan bagaikan unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikian kami, yakni Allah, memberi pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Okey. Tadi dia berkisah tentang orang kafir. Yang ini dia menyatakan juga kafir dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Diumpamakan tidak akan masuk ke dalam, tidak akan keluar daripada neraka, bagaikan bagaimana mungkin unta nak keluar atau nak masuk melalui lubang jarum. Unta sebesar unta nak masuk dalam lubang jarum, mana mungkin? Begitulah bilalannya Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Mana mungkin orang kafir, orang yang kufur, orang yang ingkar perintah Allah dan ayat-ayat Allah boleh dapat keluar daripada neraka. Bagaikan unta tak dapat lepas nak masuk lubang jarum, keluar daripada lubang jarum, ataupun nak masuk ke lubang jarum. Unta besar mana, lubang jarum besar mana kan? Jadi mustahil bagi orang kafir itu keluar daripada azab Allah. Na'udzubillah min zalik. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 166 hingga 167. Ini masih lagi dia keluar ayat-ayat Quran cerita tentang kekalnya orang kafir di dalam neraka Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz tabarra'a allazina tabi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'azab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fatanabba'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yang bermaksud ketika orang-orang yang diikut berlepas diri dari pengikut-pengikut dan mereka telah melihat azab dan putuslah hubungan sesama mereka, dan berkatalah pengikut-pengikut mereka, sekiranya kami dapat kembali lagi ke dunia, nescaya kami akan berlepas diri daripada mengikut mereka, yakni mengikut ajaran-ajaran yang bawa kepada kekufuran, sebagaimana mereka melepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar sekali-kali dari api neraka. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 166 tadi. Ayat-ayat tersebut yang kita telah dengarkan tadi menyatakan kekalnya neraka dan kekalnya orang-orang yang kafir di dalam neraka. Adapun orang-orang mukmin yang derhaka, beza. Tadi orang kafir, ini orang mukmin yang derhaka. Ada orang yang beriman tapi dia derhaka pada Allah, melazimi dalam dirinya melakukan perbuatan maksiat. Nauzubillah min zalik. Kita antaranya, nauzubillah. Maksudnya mereka yang mukmin tapi dia derhaka, dosanya lebih banyak dari kebajikan, dan Allah menghukum mereka masuk ke neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka itu, dimasukkan ke dalam surga. Perkara ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudkhilullahu ahlul jannah jannah wa yudkhilul man yasha'u bi rahmatihi wa yudkhilul ahli nar nar, summa yaqul unzuru ma wajadtum fi qablihi mithqala dzarrah min khardalin min al-imani fa akhrijuhu. Rawahu Muslim. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Allah akan masukkan ahli syurga ke dalam syurga. Ia memasukkan sesiapa sahaja yang dikehendakinya dengan rahmatnya, dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian ia berfirman kepada malaikat, lihatlah kamu akan sesiapa yang kamu dapati di dalam hatinya iman, walaupun sebiji yang sangat halus, yakni zarrah, maka keluarkanlah ia dari neraka. Ini kapan orang yang ahli neraka akan masuk neraka, orang ahli syurga masuk syurga. Tapi ada juga di kalangan orang yang beriman yang derhaka, akan dimasukkan juga dalam orang yang beriman yang derhaka, dia akan masuk juga dalam neraka. Namun apabila selesai tebusan balas buruknya itu, maka Allah berfirman, siapa yang ada di dalam hatinya walau sebutir zarrah. Zarrah ni mana rupanya? Macam COVID tak nampak ni. Ya, virus COVID ni tak nampak, zarrah tak nampak. Halus sesangat. Maka dia akan dikeluarkan daripada neraka. Di sana pendapat yang terlalu lemah ada juga menyatakan bahawa Allah mengeluarkan sesiapa yang ia kehendaki dari neraka tanpa mengenai Islam atau kafir. Mereka berdalilkan dengan beberapa nas, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang terlalu dhaif, tapi diambil menyampaikan bahawa ada juga orang Islam dan juga orang kafir yang boleh dikeluarkan daripada neraka. Tapi ini agak pendapat yang sangat lemah. Kononnya bersandarkan dalam satu ayat Al-Quran, surah Al-An'am ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala al-awliya'uhum minal ins rabbana iftamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana allazi ajjalta lana qala an-nar maswaakum khalidina fiha illa ma yasha Allah inna rabbaka hakimun halim. Inna rabbaka hakimun alim. Neraka itu adalah tempat tinggal kamu
sedang kamu kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Mereka berpendapat, yang pendapat lemah ini tadi, kesudahan neraka itu dibinasakan. Yang pendapat lemah mengatakan bahawa neraka ni satu ketika akan dibinasakan juga. Akhirnya akan diangkut juga semuanya ke syurga. Ini pendapat yang lemah, bersandarkan pada ayat tu. Tapi ini agak lemah. Pendapat ini bertentangan dengan ayat-ayat yang sharih yang lain, yang menyatakan kekalnya neraka dengan kehendak Allah dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Ini perbahasan yang luas, tapi ada sandaran-sandaran mereka. Melihat pada ini, golongan Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat, Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahawa semua yang masuk neraka kekal selama-lamanya, termasuk juga mukmin yang derhaka. Ini orang Khawarij dan Mu'tazilah dinyatakan bahawa orang yang mukmin derhaka pun kekal juga dalam neraka. Khawarij menyatakan bahawa orang yang mengerjakan dosa besar itu kafir. Oleh itu mereka juga kekal dalam neraka. Orang yang buat dosa besar itu kafir, hukum terus kafir. Siapa buat dosa besar, kafir. Maka bila kafir, kekal dalam neraka. Ini pendapat Khawarij. Golongan Mu'tazilah pula menyatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi kekal juga dalam neraka. Orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin, orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, tapi kekal juga dalam neraka kerana derhaka itu. Menurut Ibnu Al-Arabi, ahli neraka itu diazab di dalamnya. Kemudiannya tabi'in, mereka berubah menjadi seperti api dan kesudahannya menjadi lazat kerana bersamaan tabi'innya. Menurut orang-orang Yahudi pula, ahli neraka itu tidak selama-lamanya. Apabila sampai tempohnya, dikeluarkan dari neraka dan kemudian digantikan dengan yang lain. Ni orang Yahudi pun ada juga pendapat berkaitan tentang neraka dan syurga. Maksudnya mereka pun beriman pada kitab asalnya dahulu. Ada je tahu ada syurga dan neraka, tapi ketegak. Allah menceritakan pendapat Yahudi ini dalam Al-Quran dengan firman-Nya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 80 hingga 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Qul attakhaztum 'indallahi 'ahda falan yukhlifallahu 'ahda an taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari sahaja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah dan Allah tidak akan memungkiri janji? Ataupun kamu hanya menyatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Bahkan yang sebenarnya, barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Berdasarkan ayat yang tadi, Ibnu Katsir, ulama mufassirin yang hebat dengan tafsir Ibnu Katsir menyatakan, telah menyebut di dalam tafsirnya, berkata Mujahid menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa orang-orang Yahudi berkata, umur dunia ini 7,000 tahun. Kami disiksa tiap-tiap 1,000 tahun. Umur dunia satu hari jadi jumlahnya 7 hari. Ini ampun, ini riwayat berdasarkan maksudnya pahaman orang Yahudi. Yahudi kata umur dunia ini 7,000 tahun. Kami disiksa tiap-tiap 1,000 tahun. Umur dunia satu hari menjadi jumlahnya 7 hari. Satu hari jadi jumlahnya 7 hari. Menurut riwayat yang lain pula, mereka berkata kami disiksa selama 40 hari sahaja, iaitu menurut jumlah hari mereka menyembah anak lembu. Berhubung dengan dakwaan inilah Allah menurunkan ayat-ayat di atas untuk menolak dakwaan mereka, dan yang sebenarnya mereka dikekalkan di dalam azab neraka. Ada juga golongan yang berpendapat neraka itu kekal, tetapi kesudahannya ia menjadi kosong
kerana semua ahli di dalamnya dikeluarkan. Pendapat ini adalah sesat. Pendapat ini adalah sesat. Menurut Jam bin Safwan dan pengikutnya, oleh kerana neraka itu baharu, maka ia akan binasa. Kan kita ada sifat, kita tahu sifat Allah mewujudkan makhluk ni ada sifat baharu. Syurga pun ada baharu dan sebagainya. Benda yang baharu ni dia akan musnahlah. Seolah-olah neraka juga ada makhluk, adalah makhluk Allah yang akan musnah. Maka akhirnya tak ada orang yang dalam neraka. Ini pendapat ni lah, pendapat ni. Oleh kerana neraka itu baharu, maka ia akan binasa. Sifat benda baharu binasa. Manusia ni baharu. Apa sahaja yang makhluk ni baharu. Sifat orang baharu ini dia akan binasa. Begitu jugalah ahlinya. Pendapat ini juga syirik dan sesat. Nyatakan bahawa syurga, neraka ini juga adalah makhluk yang seumpama itu ada binasaan, kebinasaan maksudnya ada binasa, maka itu juga adalah pendapat yang sesat. Menurut Abu Zaid Al-Talaq dari kalangan Mu'tazilah, penghuni neraka akan menjadi beku pada akhirnya dan tidak mempunyai apa-apa rasa lagi. Seolah-olah ini pendapat Mu'tazilah. Satu pendapat golongan Mu'tazilah menyatakan bahawa ahli neraka ni dia dah jadi tabi'i dia. Kalau sini bahasa orang sekarang apa? Orang dah manli. Manli ni orang dah biasa sangat. Maka orang ahli neraka ni dia kena azab hari-hari, akhirnya jadi tabi'i dia kena azab tu dia jadi manli, dah tak ada apa. Seolah-olah macam ni lah. Ini pendapat Mu'tazilah. Sedangkan ada beberapa ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahawa diseksa, diazab, malah merayu, memohon rayuan untuk keluar. Satu-satu rayuan tu hampir 40 tahun baru Allah nak tengok, ataupun malaikat angkat rayuan itu, tapi ditolak oleh Allah. Ini ada juga satu riwayat yang menceritakan seumpama itu. Bila sekali kita rasa seksa, kita merayu, ya Allah, aku nak masuk, bagilah aku ni keluar daripada neraka ni, ya Allah, daripada azab neraka. Lama mana rayuan itu? 40 tahun. 40 tahun kiraan umur dalam neraka. Lepas tu baru diangkat malaikat, baru malaikat nak layan. Malaikat nak layan ahli neraka 40 tahun baru nak layan. Kita sesekali buat sesuatu, buat merayu, tak layan, marah no. Baru nak minta, nak cucuk awal, tak layan je kan. Marah betul, siap maki hamun lagi. Lepas tu tak dapat borang prihatin dah apa semua dah, macam lagi kan. Ni ahli neraka minta pada malaikat, mohon pada Allah, ya Allah, aku nak, wahai malaikat, tolong sampaikan kepada Allah, izinkan kami keluar daripada neraka. Tak layan, boleh layan gitu. 40 tahun lama. Tapi seolah-olah ada juga pendapat kata, dia bila dah biasa dia mandi, dah tak ada apa dah. Jadi Mu'tazilah kata penghuni neraka ni akan jadi beku dan akhirnya tidak mempunyai apa-apa rasa lagi. Pendapat ini juga sesat. Demikianlah beberapa pendapat manusia yang menggunakan akal semata-mata dalam menghukum. Golongan Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya ni banyak kan dia guna akal semata-mata. Bahasa sekarang orang tak kenal Mu'tazilah, orang tak kenal Khawarij, orang yang keluar daripada perkara yang asas daripada nas Al-Quran. Orang tahu liberal. Liberal sebut liberal. Orang yang membahagi-bahagikan perkara agama dengan perkara dunia. Ini faham. Orang yang selalu ambil benda sebagai logik akal. Ini orang liberal. Macam ni dan sebagainya. Maka demikian pula pendapat manusia yang mempunyai akal di kalangan menghukum alam syurga dan neraka. Mudah-mudahan kita mengenali orang-orang yang sesat dan menyesatkan, yang mempermain-mainkan amaran Allah berhubung dengan alam gaib ini. Na'udzubillah min zalik. Zaman sekarang memang ada. Dulu-dulu pun, zaman 90-an dan sebagainya, dah ada keluar, selalu sangat mengeluarkan kenyataan bahawa tidak ada azab dalam kubur. Tak ada wujud azab dalam kubur. Dia memainkan pemikiran, sampaikan mengatakan mana mungkin ada azab dalam kubur. Kalau orang akhir zaman ni untunglah, nanti azab dia pendek berbanding dengan azab orang yang dah mati lama, mati tahun 1900 sampai ke kiamat, kan lama lagi. Dia kata mana mungkin ada azab kubur lagi. Kalau kita mati sekarang nak sampai ke kiamat, dekat je katanya. Jadi orang yang lama tak adil lah begitu. Soalan begitu, mana mungkin ada azab kubur. Itu pemikiran orang
orang yang bawa pemikiran seumpama ini, na'udzubillah min zalik. Kita benda hakikat ini, alam kita yang nyata dengan alam ghaib ni jauh beza, nak dibahaskan dan sebagainya. Itu pasal kita selalu kita doa, ya Allah, jadikan kubur itu adalah macam mana, lubang-lubang khufratun min khufratin nar, elakkan kita daripada lubang kubur itu seolah-olah lubang api neraka, dan jadikan kubur itu sebagai suatu jambatan atau titian untuk betul-betul untuk kita dah dapat nikmat syurga Allah. So itu lagi kita dah mohon, dan antara lagi kita selalu kena mohon, Allahumma, maksudnya taubatan qabla al-maut. Kita bertaubat, dapat kesempatan bertaubat sebelum mati. Sempat bertaubat sebelum mati. Buat baik sebelum mati, melakukan kebaikan sebelum mati. Dan bila kita dimatikan nanti pun, nak mati pun, biar kita dalam bentuk banyak kebaikan. Kan sekarang ni pun kita tengok antara benda yang selalu dikeluarkan orang-orang yang husnul khatimah, nampak husnul khatimah ni apabila ada berlaku kematian pada orang akan sentiasa cerita tentang kebaikan dia. Walaupun sebelum ini dia mungkin artis, walaupun dia sebelum ni sebagainya, orang akan cerita tentang kebaikan-kebaikan dia. Ini adalah perkara yang sangat dicemburui. Begitu juga alim ulama. Kalau alim ulama dia tu anak-anak murid dia dah tentulah mengetahui tentang kebaikan alim ulama ni. Kita ni yang lemah kerana kita tak kenal alim ulama. Kita tak kenal. Bila harusannya Datuk Sahibul Saimah Allahyarham Harusani, udah kita tak kenal orang lain. Dan sampai sekarang ni tak angkat-angkat lagi, kan? Seolah-olah kita ni Allah. Walhatu untuk buku banyak lagi, kan? Untuk buku kita kena kenal. Jadi kita ambil iktibar sesuatu perkara, menyatakan bahawa kita kena mengetahui siapa yang perlu kita rujuk, siapa yang boleh kita tampilkan itu untuk sebagai tuan guru dan sebagainya. Mereka ni istiqamah beribadat kepada Allah. Mereka ini jauh dengan kita. Kita ni banyak cerita hal dunia je. Kita rasa nak seronok dunia, nak itu, nak ini. Tengok orang beli kereta, aku nak beli kereta. Tengok orang tu nak beli macam-macam. Ni hal dunia. Ada di kalangan kita ini tok-tok guru yang tak pernah melihat dunia itu keperluan bagi dia. Masih ada. Tapi kita kena sanjung dan kita kena cari. Kita kena ikram dia, mereka. Ikram ni maksudnya menghormatinya. Setidak-tidak mengenali mereka. Sebab al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama' yang sebenar-benar ini, mereka adalah pewaris kepada para nabi. Dan kita kena tengok, ada dalam, kita carilah jemaah-jemaah yang ada tuan-tuan guru di dalamnya. Tuan-tuan guru yang banyak menyokong perkara-perkara kebaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan kita sentiasa berpaduan, ada berpaduan. Ada ulama-ulama, ada yang kita menjadi rujukan dan sebagainya. Mudah-mudahan perkongsian ataupun bacaan pendengaran kita pada malam ini akan memberikan suatu implikasi kepada kehidupan kita yang berbaki. Carilah alim ulama, carilah ilmu, carilah tuan-tuan guru. Dan zaman sekarang ni pun ada tuan-tuan guru yang ditampilkan dalam alam maya, dalam pengajian dan sebagainya. Buat carilah ilmu dalam berguru, untuk mudah-mudahan kita boleh menjadi sadaran kepada bekalan di dunia dan untuk bekal ke akhirat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu datang kepada kelemahan saya sendiri, yang masih lagi banyak dosa-dosanya, yang masih lagi banyak lagi perlu untuk diberi bimbingan dan sebagainya, dan mencari-cari ilmu untuk diri sendiri, ahli keluarga dan seluruhnya. Wallahu ta'ala alam. Bukalah sebarang kalau ada pandangan ataupun persoalan dan sebagainya, sekiranya ada. Sekiranya ada, tapi biasanya tak ada ya, Mori. Inilah kehidupan, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik itu kita jadikan ianya sebagai suatu sadaran untuk kebaikan selama-lamanya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bihi qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah
الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومعرفة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.